Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, jadi hari ni kita akan sambung pembelajaran mata pelajaran RBT. Okey, hari ni cikgu akan masuk tajuk yang baru iaitu tajuk lakaran. Okey, kalau buka buku teks, muka surat berapa? Siapa ada buku teks kat tangan? Siapa ada buku teks? Ada pegang buku teks tak? Dia Buku teks muka surat berapa? surat 66. Muka surat 60, 66, 67 67 kan? 66, 67. Okey, tajuk lakaran ni mengambil masa yang panjang. Sebab apa? Dalam tajuk ni dia akan beri proses langkah demi langkah lah. Bagaimana membuat lakaran tu bermula dengan buat garisan, ya. Okey, cikgu akan tunjukkan presentation ni. Okey, nampak tak? Nampak? Nampak. Okey, apa nama? Ada yang masuk ni. Sekejap cikgu tutup sekejap. Sebab ada yang masuk. Cikgu kena masukkan dulu. Okey. Siapa yang baru masuk tu? Hanania lagi? Hanania keluar ke? Iman Danish. Kalau awak masuk guna Google, apa nama? Classroom. Email Classroom, dia tak payah cikgu tekan admit. Dia automatik akan masuk. Jadi sebab itu cikgu suruh guna email Classroom, ya. Okey, untuk tajuk lakaran, cikgu sambung. Dalam tajuk lakaran, untuk tahap pengusahaan 1. Ni hanya mengetahui. Jadi awak kena tahu satu peranan lakaran, dua teknik lakaran pektorial. Ya. Yang kedua, mengenal pasti dua teknik lakaran pektorial dan menghasilkan lakaran asas. Jadi untuk tahap pengusahaan 3 saja, awak kena tahu membuat lakaran. Sama dengan topik-topik sampai tingkatan 3 nanti. Asal buat lakaran saja dah dapat tahap penguasaan 3. Okey? Okey, sekarang nampak tak apa yang cikgu paparkan di sini? Hello? Nampak. Nampak ya. Jadi cikgu tanya-tanya ni sebabnya mana ni? Cikgu tanya sebabnya takut terputus, ya. Okey, nampak ya? Jadi kita terus pada nota. Okey, pergi pada nota awak muka surat berapa ni? Yang ini muka surat 39. Okey, kita tengok pada maksud lakaran, ya. Maksud lakaran kat sini ialah contengan. Lakaran dalam tengah-tengah yang bulat tu awak tulis lakaran pictorial, ya. Lakaran pictorial. Apa dia lakaran pictorial? Iaitu apa? Lakaran pictorial ialah gambaran, ya. Gambaran kasas objek sebenar. Jadi kat sini maksud lakaran pictorial ialah contengan. Okey, contengan. Apa saja yang kita conteng tu sebenarnya adalah lakaran. Contengan berbentuk garisan gambar. Ya, bentuk garisan, gambar dan simbol bahasa. Okey, di sini maksud lakaran cikgu ulang lagi sekali, iaitu contengan berbentuk garisan, gambar dan simbol bahasa. Ada 3 garisan, gambar dan simbol bahasa. Okey, nanti kamu boleh salin nota ni, boleh screenshot ke apa ke, boleh salin nota ni supaya senang nanti nak salin. Okey, semua ni ialah menerangkan tentang sesuatu perkara. Betul? Kalau kita lukis-lukis tu, sebenarnya ada maksud kan lakaran kita tu, lukisan kita tu. Sebab itu dipindahkan dalam bentuk contengan. Okey, lakaran ni ada 2, iaitu lakaran 2D dan lakaran 3D. Kalau 2D ni maksudnya dia cuma ada panjang dengan lebar saja. Tetapi kalau 3D dia ada panjang, lebar dan tinggi. Jadi kita nampak sudut yang sebelah kanan atau kiri, depan dan atas. Biasanya macam tu. Jadi apa dia lakaran lagi? Iaitu komunikasi antara pereka bentuk dengan pembuat produk ataupun pereka bentuk, komunikasi dia. Boleh juga menggunakan komputer, ya. Okey, selain itu, lakaran ni adalah lukisan awal ataupun lukisan draft. Biasanya kita buat lakaran ni tak gunakan pembaris. Tak gunakan pembaris ataupun jangka lukis, ya. Biasanya kita hanya gunakan pensel. Ataupun pelukis-pelukis digunakan arang,
pastel kapur, pen penanda ataupun pen. Okey, setakat ni faham tak apa dia lakaran? Faham. Faham ya? Jadi cikgu ulang semula, dia adalah contengan. Contengan berbentuk garisan, gambar ataupun simbol bahasa ya. Jadi yang cikgu warna-warnakan tu menunjukkan benda-benda yang penting lah ya. 1, 2, 3 ni adalah maksud pada lakaran tadi. Okey, kita pergi pada seterusnya, peranan lakaran. Dekat sini, lakaran ni bukan saja-saja. Dia ada beberapa sebab ataupun peranan, fungsi dia. Yang pertama ialah untuk mempercepatkan pembangunan konsep. Okey, apa dia mempercepatkan pembangunan konsep ni? Siapa tahu? Mempercepatkan pembangunan konsep. Okey, bila kita cakap-cakap, contohnya kita kata nak beg lah kan, itu kan kita cerita pasal beg kan. Okey, kita cerita pasal beg tu ada tali, ada bunga. Agaknya kita kena tulis ke kita kena lukis? Kita kena tulis ke kena lukis? Okey, saya boleh jawab. Sepatutnya. Kalau cikgu sebut pasal beg kan, beg tu nak warna pink. Ada bunga-bunga. Jadi kita ni sebagai pereka bentuk, kita ni nak kena lukis gambar tu ke ataupun kita kena tulis? Macam tu. Lukis. Apa jawapan dia? Maknanya kita kena lukis. Bila pelanggan kata, saya nak beg warna pink dengan ada bunga-bunga. Jadi, pereka bentuk ni atau pelukis ni, dia akan terus ambil kertas dan dia cuba lakarkan. Yang ini maksud mempercepatkan pembangunan konsep. Iaitu meneroka konsep bagi menunjukkan gambaran pereka bentuk. Ataupun selain tu tujuan dia supaya menjimatkan masa. Jadi dia dah lukis-lukis, dah warna-warna, tunjuk. Yang macam ni ke? Jadi pelanggan tu terus bagi respon. Betul tak? Okey, yang kedua, peranan lakaran. Ialah asas komposisi untuk ilustrasi. Ni apa pula ni? Asas komposisi untuk ilustrasi. Nama dia pun nak sebut payah ya. Ini kan maksudnya, kalau buku teks tu awak tengok muka surat 70. Muka surat 70. 70 tu awak tengok buku teks, dia ada gambar kereta kan? Nampak tak? Gambar kereta, ada pandangan hadapan, ada pandangan belakang, nampak tak? Buka buku teks tu. Kemudian ada pandangan sisi, ya. Lepas tu ada pandangan perspektif. Okey, jadi tujuan pelukis buat macam ni supaya nampak lebih jelas. Itu dinamakan sebagai asas komposisi untuk ilustrasi. Jadi dia menunjukkan gambaran. Tengok bahagian depan macam mana, bahagian belakang macam mana. Kemudian bahagian sisi tu macam mana, ya. Okey, dan tambahan ada fungsi-fungsi pula. Dia tunjukkan ni lampu depan, ni lampu sisi. Ni kenapa bentuk dia macam ni, dia menerangkan ya. Okey, seterusnya tengok pada peranan yang ketiga. Iaitu medium komunikasi pelanggan. Okey, apa dia medium komunikasi pelanggan? Yang ini apabila dia telah lukis, dia dah lukis gambar kereta ya. Kemudian lakaran tu akan dilihat oleh pelanggan. Betul? Kita dah lukis cantik, kita akan tunjuk pada pelanggan. Pelanggan akan mempertimbangkan dan menyatakan dia setuju ataupun tidak. Kalau tak setuju, dia akan kata apa kena komen ya, apa yang perlu ditambah baik sampai berjaya ke peringkat akhir. Jadi lakaran tu yang terbaik dia akan tunjukkan kepada pelanggan tadi. Okey, itu namanya medium komunikasi pelanggan. Okey, peranan yang keempat ialah eksplorasi visual. Okey, eksplorasi visual ni contohnya awak tengok kereta. Kereta ni sebenarnya fungsi dia sama je. Untuk bergerak, betul tak? Tapi macam mana orang boleh minat kereta ni, tak suka kereta ni ya? Sebenarnya mungkin pada reka bentuk kereta tu sendiri. Jadi cuba tengok gambar kereta muka surat 71. Kat gambar tu kan nampak ciri pada lampu, ciri pada side mirror, ciri pada rim kereta tu. Itu yang menjadikan lakaran tu menarik. Okey, jadi itu dinamakan sebagai eksplorasi visual ataupun catatan aktiviti dan eksplorasi seorang pereka. Okey, seterusnya kita pergi pada yang kelima, peranan yang kelima, iaitu penyelesaian perincian visual. Okey, yang ini kan, okey cuba tengok. Buku teks, muka surat 72. Okey, 72. Kejap, anak cikgu nak apa ni?
Alah, nak pakai ni. Ambil sendiri. Okey, sambung ni gangguan-gangguan di rumah, tak apa. Okey, penyelesaian perincian visual. Okey, dekat sini penyelesaian perincian visual ni, cuba tengok pada gambar kereta tu Gambar kereta tu dia telah lengkapkan dengan fungsi dia, prinsip dia, elemennya, bahan-bahan yang digunakan Kemudian selain tu dia gunakan teknik digital supaya menampakkan real ataupun gambaran sebenar kereta itu. Jadi itu adalah antara lakaran yang moden lah Jadi ini dinamakan sebagai penyelesaian perincian visual. Okey, kita tengok rumusan semula, ulang balik semula. Ada 5 kan? Okey, ada 5 iaitu yang pertama mempercepatkan pembangunan konsep. Yang ini awak ingat pada gambar apa? Gambar tadi apa? Yang pertama. Cikgu bagi contoh, gambar beg tadi kan? Contoh tadi cikgu sebut gambar beg. Jadi bila kita sebut aja ciri-ciri, pelukis akan terus lukis gambar yang kita nak. Okey, yang kedua gambar tu siapa baru masuk ni? Damia Kaisara. Okey, Damia Kaisara lambat ya. Okey. Jadi cikgu teruskan. Kita kena bila belajar peta minda ni kena ulang banyak kali Iaitu pertama peranan dia untuk mempercepatkan pembangunan konsep. Dapat idea, terus lukis, maksud dia. Yang kedua, asas komposisi untuk ilustrasi, maknanya lakaran yang kita lukis tu ada pandangan hadapan, ada pandangan belakang, ada pandangan sisi. Okey, yang ketiga, medium komunikasi pelanggan. Yang ini maksudnya kita buat gambaran tu dengan siap warna, lepas tu dan kita tunjukkan penambahbaikan sehingga pelanggan tu puas hati dan mendapat persetujuan. Dan yang keempat, eksplorasi visual. Yang ini ditunjukkan dengan lebih detail gambaran sebenar pada produk yang dihasilkan. Contohnya ciri pada lampu, ciri pada tayar yang jadikan lebih menarik. Dan lain sekali, penyelesaian perincian visual. Yang ini maksudnya kita tunjukkan gambaran tu supaya nampak lebih lengkap dengan elemen dan prinsip serta bahan yang diguna. Okey, dapat tak? Okey, tadi cikgu dah terangkan apa dia definisi lakaran. Yang kedua, peranan lakaran ada 5. Jadi sekurang-kurangnya awak kena terangkan 2 pada cikgu nanti supaya dapat tahap penguasaan 2. Okey, faham semua? Faham tak ni? Senyap je ni Faham. Okey. Jadi antara tajuk ni untuk dapat TP1, memahami maksud lakaran. Yang kedua, boleh menyebut satu peranan ataupun dua peranan reka bentuk lakaran. Okey, jadi kita pergi pada jenis-jenis lakaran pula. Okey, jenis-jenis lakaran ni ada berapa? Siapa tahu? Cuba kira. 6. 6 ikut kotak tu. Okey, ada 6. Yang pertama, lakaran peribadi ataupun lakaran contengan. Okey, contohnya lakaran pada muka surat 73. Tengok itu gambar-gambar macam tak cantik sangat. Sebenarnya itu memang tak cantik. Tapi dia adalah idea spontan. Dia dapat idea terus dia lukis. Beberapa gambar. Bukan satu tau. Beberapa gambar supaya dia tak lupa. Okey, biasanya gambar ni bersepah-sepah. Tak tersusun pun dalam dia punya sketchbook. Jadi dia nak dapatkan konsep. Maksudnya dia nak bentuk apa? Segi empat sama. Okey, semua segi empat sama. Lakaran dia semua segi empat sama. Tu contohnya. Okey, sorry, dalam gambar tu segi empat tepat. Semua lakaran dia segi empat tepat. Macam tu. Jadi konsep dia beg yang agak panjang lah. Okey, yang kedua, lakaran penerokaan. Okey, apa dia lakaran penerokaan? Okey, merujuk kepada gambar yang pertama. Kita bagi contoh satu je. Kita rujuk pada gambar beg saja. Beg ni kan sebenarnya fungsi dia memanglah untuk isi barang. Tapi sekarang ni dia dah ada banyak bentuk sebab inovasi. Inovasi maknanya pengubahsuaian. Sebab itulah ada banyak lakaran penerokaan. Macam ni. Mula-mula beg ni bentuk kertas je, kotak je Macam asalnya ni, macam dulu-dulu biasa beg kertas ni. Lepas tu diubah suai,
Dia buat bertali pula, bertali panjang, ada penutup ya, dan bentuknya pun pelbagai. Okey, biasanya lakaran penerokaan ni dia lebih kemas berbanding lakaran contengan. Faham? Contengan tu memang dia tak tersusun, tak kemas. Tapi penerokaan dia ada banyak gambar tapi dia kemas. Ada evolusi. Evolusi ni maksudnya perubahan. Mula-mula talinya pendek, lepas tu talinya panjang, lepas tu ada butang, lepas tu butangnya tambah-tambah lagi, macam tu. Okey, dan ada pelbagai bentuk dan saiz serta bahan-bahan yang berbeza. Okey, lakaran teknikal ni lebih detail. Lakaran teknikal ni dia dah masuk yang lebih advance, maju sikit. Lakaran teknikal ni dia menunjukkan lakaran ceraian. Okey, merujuk kepada lakaran penerokaan tadi, mungkin dia akan pilih satu yang terbaik. Jadi, satu yang terbaik tu dia akan buat ceraian. Ini dia punya tangkai, ini dia punya zip, ini tali, ini bahan PVC. Jadi maksudnya dia dah cerai-ceraikan setiap bahagian. Dia buat keratan rentas dan membuat pandangan daripada pelbagai sudut. Okey, itu teknikal ya. Kemudian lakaran perkembangan idea. Okey, masih lagi tentang beg yang sama. Jadi dia akan buat lakaran semula. Okey, contohnya pada muka surat 73 tadi tu, bermula daripada sebuah bongkah bentuk kuboid tu, dia buatkan poket, lepas tu dia pasangkan tangkai, tali pemegang pendek kan. Lepas tu tambah lagi tali yang panjang sehingga dapat yang paling baik yang macam ni. Ni terbaik lah. Sepatutnya dia ada beberapa lagi step. Dia kena lukis semua step tu. Step pertama, ada step kedua, ada step ketiga, ada step yang keempat. Biasanya yang keempat ni yang paling betul lah, yang paling cantik. Okey, dan akhir sekali ialah, bukan. Yang kedua akhir ialah konsep rekaan bentuk persembahan. Okey, persembahan ni maksudnya lakaran yang sebenar. Sama seperti bentuk sebenar. Jadinya yang inilah yang kita nak tunjuk kepada pembekal. Kepada pelanggan. Kita pereka bentuk kan. Kita nak beri gambar ni yang dah siap ni kepada pelanggan supaya pelanggan tu tengok yang ini yang disebut-sebutkan puas hati ataupun tidak. Okey, itu namanya lakaran persembahan. Lakaran persembahan ni biasanya dia cantik. Dia ada tona, dia ada warna. Okey, dan akhir sekali ialah lakaran digital. Okey, yang cikgu gunakan ni, cikgu lukis-lukis yang cikgu lukis kat sini, cikgu tunjuk pada awak ni. Ini semua adalah lakaran digital. Cikgu gunakan pensel yang ada dalam cikgu punya skrin ni. Cikgu pilih skrin, pensel, lepas tu cikgu akan lukis. Macam tu. Cikgu akan buat tone dia, buat bawah-bawah ni macam tu. Jadi ini adalah lakaran digital. Pensel ni pun pensel digital ya. Ini adalah inovasi yang berkembang dari semasa ke semasa. Okey, dapat tak? Contoh-contoh lakaran. Okey, contoh lakaran kat sini ada berapa semuanya? 6 ya. Jenis-jenis lakaran ada 6. Okey, tengok sini. Kita ulang semula. Lakaran contengan. Okey, lakaran contengan ataupun lakaran peribadi, dia tak kemas. Perkataan kata kunci dia ialah tidak kemas. Ni. Cikgu guna pen merah. Okey, yang kedua, lakaran penerokaan. Penerokaan ni dia lebih kemas, lebih cantik berbanding contengan. Okey, dan teknikal. Teknikal ni lakarannya bercerai-cerai. Dia menunjukkan setiap komponen pada beg tersebut. Okey, kemudian lakaran persembahan dia menunjukkan langkah pertama sampai langkah yang terakhir sampai jadi lakaran terbaik lah. Okay, dan lakaran persembahan yang ini akan ditunjukkan kepada pembekal atau pelanggan. Dan lakaran digital ialah lakaran menggunakan pensel yang menggunakan teknologi terkini. Okey, jelas ya? Yang ini perlu tahu jenis-jenis lakaran lah semua kena tahu. Okey, dan kita pergi pada 4.1.2 iaitu teknik lakaran pictorial. Okey, tajuk ni kita dah mula menggunakan sketchbook ya. Menggunakan sketchbook. Okey, apa dia lakaran pictorial ya?
Lakaran pictorial ni ialah lakaran yang memaparkan imej 3D untuk gambaran gambaran bentuk dan mentafsir lukisan. Okay, nampak tak? Lakaran 3D ni ada apa cikgu beritahu tadi? 3D ni ada apa? Ada 3. Ada Ingat tak? Ada apa? Panjang. Lagi? Ada lebar. pandangan lebar ataupun pandangan tinggi kan? Panjang, lebar, tinggi. Sebenarnya dia adalah pandangan hadapan. Betul? Lepas tu pandangan apa? Hadapan, lepas tu sisi. Dan pandangan atas. Dia ada pandangan ni. Inilah dia punya pandangan-pandangan yang sepatutnya kita sebut tadi. Ada pandangan hadapan, ada pandangan sisi dan ada pandangan atas. Okey. Kita pergi kepada kaedah membuat lakaran. Ada 2 kaedah. Kaedah garisan pendek dan kaedah garis terus 2 titik. Okey. Yang pertama apa? Kaedah garisan pendek. Yang kedua, kaedah garisan terus 2 titik. Nak sebut pun susah ya. Okey, kita tengok pada muka surat 74. Kita dah mula buat amali di sini. Cikgu nak semua orang keluarkan sketchbook ya. Semua orang keluarkan sketchbook. Pensel. Tak boleh gunakan pembaris. Hanya gunakan pensel dan sketchbook saja. Pemadam. Yang lain-lain tak perlu. Pembaris semua tak perlu. Okey, jadi kat sini cikgu tunjukkan cara bagaimana nak buat cara melukis garisan menggunakan kaedah garisan pendek. Okey, dalam sketchbook awak tuliskan A macam cikgu buat ni. A ialah kaedah asas lakaran. Cikgu akan gunakan pensel digital. Okey, pensel digital. Okey, kaedah asas lakaran ni yang pertama. Okey, kaedah yang pertama ialah dah ambil kertas dah? Ada kertas sketchbook tak? Ada Okey, ready cikgu nak tunjuk macam mana cara dia. Okey, mula-mula dia kata apa? Tulis tajuk dulu. Kaedah asas lakaran. Okey, langkah pertama tulis ni. Kaedah garisan pendek. Yang pertama tanda 2 titik. Yang ini kena tulis tahu ni nota ni nanti awak boleh salin kemudian. Tapi tengok dulu macam mana cara cikgu menulis. Tanda 2 titik. 1 sini, 1 sini. Tak kira lah berapa panjang dia. Nampak? Tulis 2 titik. Cikgu nak ajar macam mana buat garisan tu supaya dia tidak tidak bengkok lah. Walaupun kita gunakan pensel saja, tak guna pembaris. Tapi lakaran tu boleh jadi elok. Okey, lepas tu letakkan mata pensel di satu hujung titik. Okey. Kemudian kita lakar garisan nipis dan garisan pendek. Ya. Nipis dan garisan pendek-pendek. Macam ni. 1, 1, 1, 1, 1, 1 sampai hujung tu. Okey. Lepas tu sambungkan. Okey, lakarkan dengan garisan yang tebal dan hitam. Nampak tak? Macam tu. Sambung ke titik ujung tu. Okey, cikgu boleh buat garisan lurus tu tanpa gunakan pembaris pun. Okey, dah buat dah? Belum. Belum? Tak nak cuba? Ambil pensel. Ambil sketchbook awak. Okey, ikut step yang cikgu tunjukkan tadi. Cikgu ulang semula ya. Langkah pertama, tanda 2 titik. Okey. Okey, soalan yang ini kan, ini langkah ni. Yang ini kan biasanya dia keluar pada bahagian C. Dia suruh awak tulis. Tulis. Macam mana kaedah garisan pendek? Langkah pertama, tandakan 2 titik. Kemudian letakkan mata pensel di salah satu hujung titik. Kalau awak kidal, awak gunalah tangan letik yang sebelah sini kan? Kalau awak tangan kanan sini pun boleh. Okey, lepas tu daripada garis titik ni, kita buat garisan nipis. 1, 1, tipis je. Sampai ke hujung tu. Okey, lepas tu kita tebal. Lakarkan satu garisan yang tebal. Sampai ke hujungnya. Okey, tebal dan hitam. Siap. Garisan yang panjang tu.
Okey, tanpa gunakan pembaris. Dapat tak? Dapat. Okey, dapat faham ya? Jadi langkah-langkah ni nanti tuliskan seperti yang macam cikgu tunjukkan ni. Mula dengan tulis tajuk dia, lepas tu dia punya kaedah ni ya. Kaedahnya yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Berserta dengan lakaran yang awak cuba buat sendiri. Jangan gunakan pembaris. Okey, siapa yang garis-garis macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni tu kan? Ni salah. Tak mau macam tu. Dia kalau boleh cuma satu garisan saja. Ya. Itu contoh dia tak mau belajar buat garisan yang macam putus-putus tu. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah iaitu kaedah garisan pendek. Dapat ya? Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah melakar garisan terus 2 titik. Macam nak buat ni? Terus 2 titik. Okey, langkahnya ialah yang pertama ikuti langkah 2 dan 3. Apa langkah 2, 3 tu? Letak mata pensel di hujung ya. Kita tak guna kaedah yang putus-putus tu. Tak ada. Kita terus kepada kaedah tandakan 1 titik tu dan kita akan terus buat garisan yang panjang. Cuba ni semula. Buat 2 titik dulu, lepas tu terus sambungkan. Berjaya ataupun tidak. Lepas tu dah yakin lurus baru kita tebalkan ya, tebalkan supaya dia lebih cantik. Okey, dapat tak? Ni namanya kaedah melakar garisan terus 2 titik. Okey? Boleh buat tak? Senyap je ni? Boleh. Okey. Yang ini kan cikgu pandai pangkah ni kan? Yang ini maknanya salah. Cikgu tak mau nanti buat macam tu. Tak mau. Ini salah. Ini bukan kaedah garisan yang betul. Masa buat lakaran dia kena pastikan kita kena buat garisan lurus dan tebal untuk garisan objek. Okey? Dapat ya? Okey. Jadi 2 tu awak kena sediakan dalam sketchbook. Buat dalam 1 muka surat pun boleh. Tak perlu 2 1 muka surat je. Sebab kita ada banyak lagi lakaran nak kena buat. Okey, kita pergi pada seterusnya. Teknik lakaran pictorial. Okey, teknik lakaran pictorial ni ada 3. Ada 3. Iaitu oblik, isometrik dan perspektif. Apa tu? Jadi cikgu tak nak pening-pening kepala. Jadi hari ni sampai sini saja. Esok cikgu akan tunjukkan bagaimana cara nak buat lakaran oblik. Jadi hari ni cuba kemaskinikan awak punya modul tadi tu. Lengkapkan nota. Kemudian dalam sketchbook awak cuba buatkan yang ini. Okey? Yang ini kerja tugasan hari ni. Ini pun sama. Cuba latih buat garisan dalam sketchbook. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Ada soalan semua? Faham tak ni? Faham. Faham ya? Jadi rasanya itu saja. Jadi nanti teruskan tugasan awak sebab kita habis masa pukul 1, pukul 2 kan? 1.25 untuk hari ni. Ikut je, awak ikut je tempoh tu untuk siapkan tugasan-tugasan yang cikgu beri. Sebab kita memang akan belajar dengan cara macam ni, tak tahu sampai bila. Okey? Jadi cubalah patuh pada masa seperti yang cikgu sebutkan. Kita akan bercuti 2 hari ni, sambung lagi sampai hari Khamis. Jumaat nanti baru kita bersemuka. Okey? Tak ada soalan ya? Tak ada soalan ya semua? Cikgu. Okey. Ya. Buku modul buat surat 39 sampai 42 kan? Sampai hari ni saja. Hari ni sampai muka surat berapa? 42 ya? Ini siapkan. Sampai muka surat 40. Ni. Ya, 42. Okey, nanti cikgu akan screenshot nota ni. Masuk dalam grup. Nanti awak tinggal salin. Boleh tak? Boleh. Okey, siapa yang dah sempat salin tu baguslah. Tapi siapa yang belum sempat salin, cikgu akan hantar soalan ni, jawapannya dalam
grup kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Boleh bersurai. Cikgu ucapkan semoga senang belajar hari ini. Okey, sekian saja. Assalamualaikum.